Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Yang dihormati pengurusi Surau Abu Bakar As-Siddiq, ahli jawatan kuasa dan seluruh kepimpinan, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga ke saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan umur kita sehingga sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, yang mana 3 bulan sebelum kedatangan Ramadan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan umur yang panjang dalam keadaan sihat wal afiat, yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita 3 bulan sebelum kedatangan Ramadan, dan jika kita baca dalam kitab-kitab yang lain bahawa para salafus salih ni tuan-tuan, orang beriman yang terdahulu ini, mereka merindui bulan Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, yakni untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan mereka bersedih setelah mana Ramadan meninggalkan mereka. Ini orang yang beriman, orang-orang terdahulu kan. Kita kadang-kadang tak sampai level mereka, tuan-tuan. Kita 3 bulan sebelum datang Ramadan kita berdoa kepada Allah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memakbulkan doa tersebut. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebenaran sedemikian, memberikan nikmat sedemikian, satu perkara yang saya ingin pesan kepada diri saya yang banyak dosa ni, dan juga kepada seluruh para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian kan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruang sedemikian, sebagai perkara yang pertama yang saya nak sebut pada pagi ini adalah pastikan kita menggunakan kesempatan ini, yakni dalam beberapa hari lagi baki Ramadan yang ada, untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh-sungguh. Kenapa tuan-tuan? Sebab apabila masuknya bulan Ramadan ni, ketika mana saya baca dalam kitab hadis,
Hadis yang masyhur yang saban tahun kita sering dengar dan kita jumpa tentang satu doa yang disebut oleh para malaikat, yang disebut oleh para ulama. Doa ni tuan-tuan, kata para ulama, ia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana yang mendoakan adalah malaikat Jibril alaihissalam dan yang mengaminkan pula adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang paling saya takut tu. Kan kita semua dah tuan-tuan. Kan sebab Ramadan ni pejam celik tanpa kita sedar dah pun kita berada di penghujung Ramadan. Yang mana saya rasa baru lagi kita memulakan Ramadan, tapi kini telah pun berada di penghujungnya. Cuma kita tak tahu bagaimana penghujung keakhiran hidup kita ni. Bagaimana akhirnya hidup kita? Adakah dalam keadaan bila mana kita berjaya menempuhi sebulan di bulan Ramadan? Adakah telah pun kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pokok persoalan dia. Sebab itulah dalam hadis ini, hadis yang masyhur, hadis yang sahih, kan, yang saban tahun kita dengar ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan menuju ke mimbar khutbah. Yang ni kita dengar setiap tahun ni tuan-tuan. Kan, saya diulang setiap tahun dan manusia memang kena ulang setiap tahun kerana kita di manusia pelupa. Kan, daripada kalimah nasia, pelupa dalam bahasa Arab, selalu perlu diberikan peringatan, diberikan teguran agar kita sentiasa berada dalam landasan yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni tuan-tuan disebutkan bahawa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan menuju ke mimbar khutbah untuk memberikan khutbahnya, maka dalam ketika mana mendaki tangga mimbar khutbah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 kali kalimah amin. Kan ini kita biasa dengar setiap tahun. Nabi pijak anak tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Anak tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Dan begitu juga anak tangga yang ketiga. 3 kali Nabi sebut kalimah amin. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka menjadi hairan. Setelah mana selesai khutbah tersebut, mereka terus datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya, ya Rasulullah, sebentar tadi kami melihat Tuhan telah mengaminkan 3 perkara. Kenapa wahai Rasulullah? Kan? Maka Nabi sebut dalam hadis ini bahawa ketika mana aku sedang mendaki tangga mimbar khutbah, telah turun Jibril alaihissalam dan dia mengarahkan kepada aku untuk mengaminkan doanya. 3 doa. Kan? Yang saya nak sebutnya satu je sebab kita nak sentuh tentang bab Lailatul Qadar. Kan? Salah satu daripada doa Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Jibril berdoa. Kata Jibril, rugilah. Ini bahasa yang lembut lah. Kalau saya baca dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia sebut lagi kasar. Dia kata, celakalah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya sehingga sempat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi berlalunya Ramadan dalam keadaan masih ada dosa bersama dengan dia. Ini yang kita paling takut dia, tuan-tuan. Kan? Maknanya hidup sempat bertemu dengan Ramadan, daripada satu Ramadan sehinggalah berakhirnya Ramadan, tetapi dalam diri kita masih lagi ada dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini. Manusia ini, kata para ulama, berdasarkan daripada hadis ini, dia adalah manusia yang paling rugi dan celaka di atas muka bumi. Kan? Sebab itulah dalam 30 hari ni tuan-tuan, baki yang ada ni, saya sarankan kepada diri saya dan semua ahli-ahli jemaah sekalian, perbanyakkan kita mengambil kesempatan untuk memohon keampunan daripada Allah. Merintihlah kepada Allah dalam salat tahajud kita, dalam sujud kita, dalam salat kita, semua mohon kepada, kerana bulan ini adalah bulan pengampunan. Sesiapa yang mohon ampun kepada Allah, sesiapa yang mendirikan Ramadan, yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keinsafan, dengan penuh ketakwaan, Nabi memberi jaminan ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Maknanya orang yang hidup dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah, itu bukan bermaksud Allah tidak mengampunkan dia. Itu bermaksud bahawa dia hamba yang sombong, yang tidak memanjatkan doa kepada Allah untuk digugurkan keseluruhan dosa dia.
Kan, wa iyyazubillahi min zalik. Dan bulan Ramadan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah bulan pesta ibadah yang tu kita semua sedia maklum. Kan, ketika mana kita lakukan ibadah fardu akan dilipat kali gandakan pahalanya. Bila kita lakukan ibadah sunat akan diberikan pahala bagikan melakukan ibadah fardu. Yang tu semua kita sedia maklum. Cuma yang saya nak sebutkan dan tekankan pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu hadiah yang disebut sebagai Lailatul Qadar yang menjadi tajuk perbincangan kita pagi ini. Kan? Ini kita masih ada peluang pada malam yang ke-27 dan 29 dan berhati-hati terhadap malam yang ke-27. Ini berdasarkan daripada hadis yang sahih. Kan? Lailatul Qadar ini tuan-tuan adalah disebut oleh para ulama dia adalah bonus yang terdapat dalam hadiah. Ramadan tu hadiah ada. Kan, bulan pengampunan, bulan banyak kalau nak sebut tentang rahmat Ramadan. Itu hadiah daripada Allah kepada hamba dia. Tak cukup dengan yang tu, Allah berikan lagi bonus. Yang mana bonus ini tuan-tuan kaji dan bacalah dalam mana-mana kitab setakat yang saya belajar. Belum lagi jumpa nas ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pernah mengurniakan Lailatul Qadar pada umat-umat yang sebelum ni, tak ada. Kan? Wallahu alam, tapi setakat yang saya belajar saya belum lagi jumpa. Nak kata tak ada tu sombong sangat kerana kita bukannya alim semua kitab, bukan dah khatam semua kitab. Maka setakat yang saya belajar belum lagi jumpa dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pernah mengurniakan Lailatul Qadar kepada umat-umat yang sebelum ini kecuali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita jadi meremang bulu roma kan. Kita umat akhir zaman tetapi diberikan kelebihan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak sebut dulu kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan Lailatul Qadar khusus hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kerana kita ni tuan-tuan, umat akhir zaman ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umur kita ni antara 60 hingga 70 tahun. Bahkan ada yang kurang daripada tu. Kan? Semalam ketika saya ada program di Tafiz, dapat WhatsApp bahawa jiran saya depan rumah meninggal dunia. Umur dia 70-an. Tu ialah umur kita tuan-tuan. Antara 60 hingga 70 tahun. Kan? Secara waribnya begitu. Bahkan ada yang meninggal awal daripada tu. Bahkan ada yang lebih sedikit daripada tu. Tapi lingkungan tu lah antara 60 hingga 70 tahun. Jadi kalau kita kaji kehidupan kita ni, seandainya di hari akhirat bila dapat buku amalan ni dalam tempoh 70 tahun tersebut belum tentu keseluruhannya kita beribadah pada Allah. Jangan ingat kita hidup 70 tahun semuanya ibadah, tidak. Tolak daripada umur kita belum balik 15 tahun bagi lelaki. Kemudian belum lagi tolak masa kita tidur, masa kita duduk lepak sana, kita duduk buang masa di tempat-tempat yang lalai, semua tu akan ditolak. Kemungkinan bila tengok dalam buku amalan kita, waktu kita beribadah kepada Allah kemungkinan hanya 45 tahun ya daripada 70 tahun tersebut. Kan, ini realiti yang perlu kita hadapi. Kan, walaupun umur 80 tahun, 70 tahun, kita kena muhasabah. Berapa banyak waktu yang aku beribadah kepada Allah. Tengok contohnya dalam seharian hidup kita ni. Andai 24 jam hanya sekadar solat 5 waktu sahaja. Satu waktu 5 minit, katakan 5 waktu baru 25 minit daripada 24 jam. Jika tidak ada baca Quran, tidak ada hadir majlis ilmu, tidak ada sedekah, tidak ada berzikir. Ada orang kadang-kadang hidup dia sepanjang hidup tu hanya solat je. 5 waktu tu je. Bermakna baru 25 minit daripada 24 jam tuan-tuan. Berapa waktu yang kita ada untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dia tahu umat akhir zaman ni umurnya tak panjang berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Kan ada umat yang terdahulu umur dia kurang 50 tahun, 1000 tahun, panjang. Maka Allah berikan Lailatul Qadar khusus untuk kita ni. Apa makna Lailatul Qadar ini? Quran sebut Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini ialah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni tuan-tuan, kalau kita bahagi dengan 12,
dia akan jadi 83 tahun 3 bulan. Ni 1000 malam ni. Maknanya kalau kita beribadah kena pada malam tu, seolah-olah kita lakukan ibadah selama 83 tahun 3 bulan secara semua dan sempurna. Itu maksud dia. Sebab tu ni bonus yang besar ni. Orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, dia merupakan serugi-rugi manusia dunia wal akhirah. Kan? Ni yang tak dapat Lailatul Qadar. Nanti saya akan terangkan bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan amalan mana yang perlu kita lakukan dan doa apa yang perlu kita baca berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab buat amalan ni kita kena rujuk kepada amalan yang sahih, tuan-tuan. Kan, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita. Nak lulus dengan cemerlang mesti mengikuti jejak guru kita. Maka guru kita telah pun memberikan panduan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita kongsikan. Cuma nak sebutnya adalah Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita lakukan kena pada malam tu, makan dosa. Mengalahkan kita beribadah sepanjang hidup ni. Saya dah sebut dah, 70 tahun belum tentu kita memperuntukkan keseluruhan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Lailatul Qadar dia hadir dalam satu malam tersebut. Kalau kita beribadah kepada Allah, ibadah bagaimana Ustaz? Kata para ulama, cukup dengan 4 perkara ini telah pun dikatakan kamu bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu yang basic dia lah, yang akan kita sebut nanti. Kan? Baik, itu satu. Nah, kita dah tahu tentang apa itu Lailatul Qadar. Ya Allah sebut dalam Quran. Yang keduanya, poin yang kedua, kan maksud syuruk saya berhenti ya. Kan? Poin yang keduanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan panduan kepada kita bagaimana cara untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang ni tuan-tuan balik rumah, kalau ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ni dikarang oleh Imam Nawawi. Kan, Imam Nawawi ni umur dia tak panjang, tak sampai 50 tahun pun, tetapi keberkatan ilmu dia tu kan menyeluruh sampai ke sekarang ni. Dia tak menikah, tuan-tuan, belajar, menginfakkan diri untuk ummah. Kan, Imam Nawawi ni kitab dia, tuan-tuan boleh baca lah, kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, semua hadis-hadis yang sahih yang dibawakan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW sebut kepada kita, ni hadis yang pertama. Bagaimana kita nak tahu Lailatul Qadar akan berlaku bila? Nabi dah berikan panduan. Sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, Nabi ajar bagaimana cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hadis yang pertama Nabi sebut, hadis yang sahih, saya sebut semua hadis yang sahih. Kan? Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis pertama. Hadis pertama Nabi sebut, carilah kamu akan malam Lailatul Qadar, iaitu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis yang sahih. Hadis pertama, Nabi kata Lailatul Qadar ini dia pasti akan berlaku pada 10 akhir Ramadan. Kan? Sebab tu kalau di negara-negara Arab, kalau tuan-tuan pernah pergi ke sana, bila 10 akhir Ramadan melimpah sampai ke jalan raya, orang solat. Kita orang Melayu dia terbalik. Kan? Kalau malam pertama Ramadan sampai rela kena jaga jalan. Kan penuh melimpah ni. Kan bila masuk 10 akhir Ramadan, keadaan nampak lengang kembali. Dia kembali kepada rutin asal. Kan orang Arab dia memburu Lailatul Qadar. Kita duk memburu Lailatul Qamar. Duk pasaraya, duk di uptown ni 10 akhir. Itu cabaran dia tu. Kan sebab tu nak dapatkan Lailatul Qadar ni adalah mudah, tetapi kalau kita gagal mengawal hawa nafsu kita dan gagal mengikuti panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan rugi pada tahun tu. Maka Nabi sebut, Nabi kata Lailatul Qadar dia akan berlaku pada 10 akhir Ramadan. Satu hadis. Tak cukup dengan yang tu, dalam 10 akhir tu pula Nabi skipkan lagi daripada 10 tinggal 5. Ni Nabi sayang pada kita ni. Dalam hadis yang lain Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis yang kedua. Nabi kata Lailatul Qadar akan berlaku pada 10 akhir Ramadan. Hadis yang kedua ni Nabi kata
Lailatul Qadar, carilah kamu akan malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Kan? Malam-malam ganjil ni 21, 23, 25, 27 dan 29. 21, 23, 25 telah pun berlalu. Baki yang ada 27 dan 29. Kan? Masih ada 2 lagi. Kan? Nanti kita akan sebutlah malam mana yang paling diberikan keutamaan berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Jadi sayangnya Nabi kepada ummahnya tak memadai cukup dengan sebut 10 hari, maka Nabi skipkan lagi tinggal 5 hari. Kan? Cuma saya nak sebut dalam 5 hari pada malam-malam ganjil ni yang telah pun berlalu 3 malam. Kan? Dia Lailatul Qadar ni kalau berlaku pada malam tu, keesokan hari ada petanda yang disebut oleh Nabi SAW. Kan? Petanda yang disebutkan adalah hadis yang sahih mengatakan bahawa pada hari tersebut akan redup sepanjang hari itu. Kan? Ya, satu tanda yang Nabi sebutlah. Kalau malam tu berlaku Lailatul Qadar, Nabi kata siang hari itu matahari dia tidak dapat memancarkan cahayanya kerana sayap para malaikat ni melindungi. Kan malaikat kembali ke langit dalam keadaan melindungi dia punya sayap tu, sayap dia melindungi cahaya matahari, maka dia tidak panas dan tidak hujan pada hari itu. Dan yang ni saya pernah tengoklah pada beberapa tahun yang lalu ketika mana saya masih bertugas sebagai pensyarah di Terengganu dahulu. Kami pernah buat qiyamul lail pada satu malam tu. Pada keesokan hari tersebut kami memerhatikan dengan mata kepala kami sendiri bahawa pada hari itu dalam keadaan yang redup, walaupun jam 1 tengah hari, 2 tengah hari, tuan-tuan tengok ke atas mata tak silau, dia redup, dia petanda dia. Tapi jangan tengok petanda saja. Ada orang dia tengok tanda je. Kan malam tu tak cari tapi sibuk dia tengok tanda. Kan ni satu kerugian. Kan? Maka Nabi sebut Lailatul Qadar ini dia akan berlaku pada salah satu daripada malam-malam ganjil. Maka saya nak sebut yang ketiganya pada malam-malam ganjil ni tuan-tuan. Apa amalan yang perlu kita lakukan? Ni yang saya sebut tadi tu. Kata para ulama, sudah dikira sebagai untuk mendapatkan Lailatul Qadar seandainya kita melakukan 4 perkara ini. Masih ada lagi 2 hari ni. Mudah-mudahan belum lagi lah berlaku. Wallahu a'lam. Kan? Kata para ulama, sudah dikira kita sebagai untuk mendapatkan Lailatul Qadar hanya dengan salat. Yang pertamanya fardu maghrib, fardu isya, kemudian salat tarawih dan juga salat subuh secara berjemaah. 4 basic ni. Yang ni kata para ulama, dia telah pun mendapatkan Lailatul Qadar. Secara basic lah. Kalau kita nak dapat dalam keadaan level yang tinggi, maka kita kena tambah lagi yang akan saya huraikan. Kan? 4 perkara ni. Kenapa saya kata 4 perkara ini kalau kita lakukan kita dah pun dapat? Sebab Lailatul Qadar ini tuan-tuan, dia tidak berlaku pada satu saat. Sebagaimana hari Jumaat, hadis yang sahih juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sebut pada hari Jumaat ini akan ada satu saat yang mana kalau kamu berdoa kepada Allah, doa tersebut tidak akan ditolak mustajab. Mai dengan saat ni payahlah tuan-tuan. Tetapi Lailatul Qadar ini dia bukan berlaku satu saat, dia berlaku sepanjang malam tu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahteralah malam tersebut bermula terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib sehingga terbitnya fajar. Sepanjang malam. Kan? Jadi caranya bagaimana Ustaz nak dapatkan? Mudahlah sebab dia berlaku sepanjang malam. Cuma kita perlu berikan fokus betul-betul pada malam-malam ganjil yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan amalan sekurang-kurangnya salat waktu maghrib secara berjamaah. Kalau tak dapat di surau, lakukan di rumah bersama dengan ahli keluarga. Inilah sunnah Nabi. 10 akhir Ramadan ditonton dan malam-malam ganjil, Aisyah radhiyallahu anha sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh dalam mengajak ahli keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Kan? Tu pemegang kunci syurga tu. Orang yang dah telah pun dijamin syurga oleh Allah bersungguh-sungguh pada akhir Ramadan ni. Kita malu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada jaminan kita masuk syurga, tetapi ibadah kita seolah-olah kita ahli syurga tuan-tuan. Ini satu penipuan di akhir zaman yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kan? Tuan-tuan, manusia ni lalai.
Saya ingat pada 4 tahun yang lalu ketika saya jadi imam tarawih di satu kawasan elit lah. Kan? Bukan di surau, dia buat di rumah tuan-tuan. Rumah orang yang ialah orang kedamaan. Kan orang kedamaan ni kadang-kadang dia tak buat tarawih dekat surau, dia buat kat rumah dia. Rumah dia tu kita naik pergi atas tu, dewan dia saja sama besar dengan surau kita ni. Kan? Saya pernah pergi tuan-tuan hari tu lalu. Malam-malam ganjil lah. Tak sampai lagi tempoh Ustaz, di mana ni? Kan dah isyak dah. Saya kata saya jam teruk depan ni. Tuan-tuan tahu kenapa jam? Pada malam-malam akhir tu, saya pandang ke sebelah kiri, di sebelah tu ada aptang. Manusia bagaikan ulat tuan-tuan. Bagaikan sedang bertawaf. Dia keluar 6:30 petang, dia berbuka puasa dan dia terus sambung untuk shopping sampai tengah malam. Jam 2-3 pagi baru balik. Pada malam-malam ganjil tuan-tuan. Yang ni yang saya sebut ni. Yang saya kata Allah memberikan tawaran satu malam beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka menolak tawaran tersebut, hanya memburu pada akhir-akhir Ramadan. Pasar raya di sana buat offer 80% potongan, 70% potongan, 90% potongan. Mereka lebih memburu perkara itu tuan-tuan. Tuan-tuan, kecelakaan yang besar bakal menanti di hari akhirat. Kan? Allah kata aku bagi hadiah pada kamu, aku berikan bonus, dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk mendapatkannya, sedangkan kita masih lagi lalai tuan-tuan. Sebab itulah pada malam-malam ganjil ni saya sarankan kepada diri saya dan juga kepada para jemaah, kita kena lakukan perbezaan pada tahun-tahun yang lalu. Tuan-tuan, nak dapatkan Lailatul Qadar 4 perkara itulah. Tetapi perlu ditambah untuk mendapatkan level Lailatul Qadar yang paling sempurna. Bila Lailatul Qadar ni bukan nak suruh kita pergi bertapa di gunung, bukan suruh kita beruzlah di dalam gua, tidak. Memadai dengan kita salat fardu maghrib secara berjemaah, sama ada dengan keluarga kita ataupun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu maghrib sehingga isya kita baca Al-Quran. Kan, jangan biarkan kekosongan pada waktu tu, kerana Lailatul Qadar sedang berjalan pada ketika itu. Kalau malam tu kita sedekah RM5, bermakna kita sedekah selama 83 tahun 3 bulan. Kalau malam tu kita baca Quran 1 muka surat, 2 muka surat di antara maghrib hingga isyak, bermakna kita sedang membacanya 83 tahun 3 bulan. Semua digandakan pada malam tu. Kan? Semua digandakan. Kalau tak ambil peluang lagi tuan-tuan, kita mana cukup ruang untuk nak melakukan ibadah selama berpuluh-puluh tahun di akhir zaman ni. Kemungkinan kita meninggal dunia dalam keadaan bekal kita tak cukup tuan-tuan. Sebab itulah orang-orang yang memburu Lailatul Qadar ini disebutkan dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa di hari akhirat ada di kalangan hamba Allah ni yang bila dia bangkit kepada mahsyar, dia bawa pahala yang begitu banyak. Sedangkan umur dia pendek, dan dikagumi oleh umat-umat yang terdahulu. Dia hairan, macam mana dia ni umurnya pendek tetapi amalan dia mengatasi kami yang umurnya panjang. Kan? Bila disemak dalam buku amalan dia tuan-tuan, ternyata bahawa dia adalah pemburu Lailatul Qadar. Kalau setiap tahun kita bertemu, katakan kita hidup 70 tahun, kita kata 20 tahun lah, 20 kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar. 83 tahun tuan-tuan darab dengan 20 kali. Bermakna kita telah membawa amalan macam kita hidup ni hampir 2000 tahun. Kan, ni yang kita nak ni. Sebab di hari akhirat ni tuan-tuan, Nabi dah sebut dah, hari yang mana anak dan juga isteri serta harta tidak lagi bermanfaat. Yang naknya adalah pahala. Nak ditimbang tu tuan-tuan. Kan, di hari akhir dia ada 2 neraca timbangan. Tuan-tuan kena ingat tu. Saya selalu ingat yang bila kita ingat yang ni, insya-Allah kita akan tingkatkan ibadah kepada Allah ni. Ni 2 ibadah ni. Dia ada neraca timbangan yang putih sinar ni ditimbang pahala, yang gelap gelita ni ditimbang dosa. Bila timbang ni tuan-tuan, dia punya perasaan Tuhan je tahu. Hari akhirat ni. Tak payah kata kita orang umum tuan-tuan, orang biasa ni. Bahkan dalam kalangan baginda, dalam kalangan Nabi-Nabi, mereka sendiri gemetar untuk melihat pada hari itu. Kan? Bila timbang ni tuan-tuan, kalau berat amalan baik, alhamdulillah. Tapi kalau berat amalan yang buruk, wa'iyyazubillah min zalik. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan, saya selalu ingatkan diri saya 2 perkara ni. Tuan-tuan boleh ingat ini poin yang penting.
untuk kita istiqamah. Manusia ni nak berubah sekejap je, tapi nak istiqamah tu yang susah kan. Didatang keinsafan sekejap, tapi nak kekalkan tu yang payah. Sebab tu dua perkara ni tuan-tuan tanam betul-betul dalam hati. Yang pertamanya adalah timbulkan kebimbangan dalam diri kita bahawa semua ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Ni yang pertama. Ini apa dia panggil azimat pagi ni. Semua ibadah yang kita lakukan belum ada jaminan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan perasan yang semua ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah. Jangan perasan, ustaz saya sembahyang dekat masjid ni dah 20 tahun. Saya dah 60 tahun tak pernah miss solat berjemaah. Jangan bangga tuan-tuan. Belum ada jaminan diterima ibadah tersebut. Sebab tu orang-orang beriman yang terdahulu bila selesai melakukan ibadah kepada Allah, mereka merintih kepada Allah, ya Allah terimalah ibadahku, sempurnakanlah kekurangan, kecacatan dan kelemahan dalam ibadahku dengan penuh kesungguhan. Kita pun macam tu tuan-tuan. Jangan yakin sangat kan, sebab kalau kita tengok, saya duk kaji dalam Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran ni, di akhir-akhir tu mesti Allah sebut mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Sama adalah ayat kita berpuasa. Allah perintahkan kamu diwajibkan berpuasa begini. Di akhir Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Belum tentu orang yang berpuasa dia akan dapat takwa. Ada yang berpuasa hanya sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Tak dapat ketakwaan, bukan semua. Kan sebab tu semua ibadah ni jangan yakin sangat bahawa ia diterima oleh Allah, melainkan dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Kan? Tu kena ingat. Jadi yang pertama jangan perasan sangat yang kita buat ibadah semua diterima oleh Allah. Timbulkan ketakutan, ya Allah, takutnya ibadah tak diterima. Maka bila ada yang tu, kita akan berusaha untuk menjadi manusia yang paling ikhlas. Yang kedua, kita berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab ikhlas ni tuan-tuan benda yang tak nampak. Kan? Ada yang ada sehingga kata para ulama, ada yang mengatakan bahawa berusahalah kamu untuk menjadi orang yang ikhlas. Jangan jadi orang yang baik, kerana dalam keikhlasan itu terdapatnya kebaikan. Tapi dalam kebaikan belum tentu akan mendapatkan keikhlasan. Itu kena ingat. Ada orang buat baik tapi jauh di sudut hati dia nak dipuji, nak dipuja. Ada orang sedekah tapi nak dikatakan dermawan. Wa iyyazubillah min zalik. Tapi orang yang ikhlas ni sifat dia memberi tanpa memaklumkan kepada penerima. Tu sebaik-baik amalan. Yang tu yang kata tu, dalam keikhlasan adanya kebaikan. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang kedua. Yang pertama, timbulkan kebimbangan bahawa semua ibadah ni belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan sekalipun, belum tentu di hari akhirat dia akan menjadi milik kita secara keseluruhan. Apa maksud dia, Ustaz? Maksud dia macam ni tuan-tuan. Dalam hadis yang sahih, saya sebutkan mafhum dia masa tak mengizinkan. Nabi dah sebut bahawa di hari akhir ni manusia ada dalam kalangan umat Nabi ni yang bangkit bawa pahala yang begitu banyak, bergunung-gunung banyaknya, menuju kepada mahsyar, sehingga orang lain tengok tabik sprint dengan pahala dia banyak. Tapi bila sampai di satu slot di hari akhirat yang dipanggil sebagai mahkamah manusia, yang dia paling gurun ni kan tuan-tuan, dosa di antara kita dengan Allah dan dosa antara kita dengan manusia, para ulama mereka lebih takut dosa antara dengan manusia. Kena ingat, kalau kita tengok dalam Quran pun Allah sebut dosa dengan manusia terlebih dahulu. wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Itu mereka-mereka yang melakukan perbuatan keji. Makna keji ni dalam tafsir sebut dosa antara manusia. Aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Kata para ulama, zalimi ni dosa dia dengan Allah. Allah dahulukan dosa dengan manusia. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada seseorang tersebut melainkan dia dapatkan dulu kemaafan daripada hamba tu. Tu yang paling berat tu.
Kan? Sebab itulah yang kedua ni, belum ada jaminan bahawa semua pahala yang kita lakukan ni, yang kita bawa menuju kepada masyar ni adalah menjadi milik kita keseluruhan untuk ditimbangkan di atas neraca timbangan. Belum tentu tuan-tuan. Sebab ada satu slot dipanggil sebagai mahkamah di antara manusia, persidangan di antara manusia. Kan? Kerana kaki kita ni tidak akan dapat melintasi titian sirat sehingga kita selesaikan dulu urusan dengan manusia ni. Dosa kita dengan dia, mengumpat, fitnah, hutang, piutang, dan sebagainya, semua tu kena selesai dulu. Sebab tu saya kata pahala yang banyak ni Nabi sebut akhirnya menjadi muflis. Kerana di hari tersebut dia tidak akan, manusia tidak akan menghulurkan kemaafan walaupun antara anak dan ibu sekalipun. Nak dia maafkan, Nabi kata hanya ada dua syarat saja. Yang pertamanya adalah berikan pahala kita kepada dia. Yang keduanya kita mengambil dosa dia untuk kita pikul. Dua ni ya. Kan? Sebab tu pahala yang banyak, bila cek dalam buku amalan kita, dosa mengumpat, fitnah, hutang, piutang, kita bayar sehingga akhirnya habis pahala tersebut, tetapi masih lagi ada hamba yang datang menuntut dengan kita. Maka Nabi kata bila pahala dah habis, nak dia maafkan, kamu kena ambil dosa dia. Kata para ulama, manusia yang paling rugi dan menyesal di hari akhirat ialah ketika mana dia melihat amalan pahala dia berada di atas neraca timbangan orang lain dan amalan dosa orang lain berada di atas neraca timbangan dia. Wa iyyazubillahi min zalik. Tu yang paling malang tuan-tuan. Macam kita kerja lah setiap bulan, dapatlah gaji 5-6 ribu, sampai masa masuk gaji je semua transfer pada orang lain, kita pun merugi kan. Kan itu baru dunia. Bagaimana di hari akhirat tu? Dekat dunia ni kalau kita transfer gaji kita semua 6,000 kepada orang lain, kemungkinan isteri kita masih boleh backup lagi, anak-anak kita boleh bantu lagi. Di hari akhirat tidak ada tuan-tuan. Bila muflis, maka jalan menuju ke neraka tu cerah. Tu dua tu ya. Kan? Kerana di sana tidak ada manusia yang berada antara wahai Allah, aku tak nak syurga dan aku tak nak neraka. Tak ada. Dia antara dua je. Kalau tidak berada di syurga, bermakna neraka lah tempat dia. Wa iyyazubillahi min zalik. Kan? Lepas tu kena ambil peluang betul-betul tuan-tuan. Kan? Maka di antara amalan ni, dua perkara ni kena ingat. Timbulkan yang ni. Saya bila ingat yang ni Allah kan, nak sedekah, nak apa, dia datang satu perasaan menyekat daripada ingin dibanggakan, nak tolong orang, nak dipuji, dia dapat macam satu benteng untuk menyekat kita daripada terjerumus dalam sifat-sifat mazmumah bila kita ingat dua perkara ni kan, iaitu semua amalan belum tentu Allah terima. Yang kedua, semua pahala yang kita bawa kepada masyarakat ini belum tentu menjadi milik kita. Kan? Ni, ingat dua perkara ini, insya-Allah sifat ikhlas ini dia akan membalut diri kita sepanjang hidup. Kan? Kerana ikhlas ni dia macam gula yang larut dalam minuman. Tengok tak nampak, tapi bila minum terasa kemanisannya. Itu ikhlas. Tak nampak tuan-tuan. Lepas tu kalau nak sedekah tak payah, ambillah saya ikhlas, tak payah. Ikhlas tak nampak. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Kan? Kena tandang sifat ni lah. Kan? Supaya kita selamat dunia wal akhirah. Baik, ada lagi 5 minit. Baik, seterusnya saya nak sebut adalah berkaitan dengan amalan kita dah sebut. Lailatul Qadar, pada malam-malam ganjil ni salat maghrib secara berjamaah, lepas tu baca Quran dan datanglah ke rumah Allah awal. Salat ba'diyah qabliyah isya, lepas tu salat isya secara berjamaah, kemudian salat ba'diyah, lepas tu salat tarawih. Kan, salat tarawih, kemudian salat witir. Lepas tu bila balik ke rumah ni tuan-tuan, ini amalan yang diajar oleh para ulama ni. Bila balik ke rumah ni jangan terus tidur. Kan, pada 10 akhir Ramadan ni kemungkinan lagi 2-3 malam kita dah mula kembali ke kampung halaman dan sebagainya. Jangan biarkan suasana itu merosakkan pemburuan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saya tengok bila saya balik kampung ni ramai. Kan, ni saya tengok sendirilah. Bila jumpa ipaduai, sanak saudara dan teruja sebagainya, kadang tarawih pun tak pergi. Bukan saja nak buru Lailatul Qadar. Kan, kadang lepas makan duk sembang kan, jam dah 8-10 minit belum ada yang berganjak lagi untuk solat waktu maghrib. Kan, dengan alasan tandahnya penuh. Sebab tu malam tu kita kena buat preparation lah.
kan. Maksudnya sebelum berbuka tu ambil wuduk siap-siap, sebab bila kita makan berbuka selesai kita boleh terus solat. Ini tidak ada preparation, tidak ada persediaan. Pemula guna alasan orang ramai. Yalah bila balik kampung memang ramai orang, tanda kan ada 2-3 aja, beratur kalau 8-15 baru solat maghrib secara berjemaah ataupun solat maghrib secara persendirian. Ini satu kerugian, kita tidak mengalu-alukan kedatangan Lailatul Qadar. Kan tuan-tuan, nak dapat syurga ni kena ada perancangan. Syurga ni mahal dan mesti ada perancangan yang rapi untuk mendapatkannya. Kan, kemudian malam tu sebab bila kita balik jangan tidur, terus baca Quran sampai pukul 11-12 malam kan. Kerana bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan, Ramadan digelar sebaik-baik bulan adalah kerana adanya Al-Quran. Kan, kerana turunnya Al-Quran pada bulan tu, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Bayangkan kalau Quran berada dalam diri kita, bermakna kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Itu Quran tu. Kan? Baca tuan-tuan. Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Saya ingat surah lazim je, tak apa, ulanglah 1000 kali pun. Yang pentingnya kita baca. Kan? Maka pada malam tu selesai kita baca, dalam pukul 11.30 kita boleh tidur. Lepas tu tidur pada malam tu, niatkan tuan-tuan untuk bangkit lebih awal melakukan qiyamul lail. Ini malam-malam ganjil khususnya. Kan? Jangan layan malam-malam ganjil yang Nabi sebut sama dengan malam-malam yang lain. Ibadah ni dia ada level dia. Kena tiru sunnah Nabi tu. Aisyah kata Nabi pada 10 akhir Ramadan sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka kita kena tiru kalau nak masuk ke syurga. Kan? Maka bila bangun pukul jam 3 pagi, 4 pagi, lakukan solat sunat, tahajud, hajat, taubat semua, dan merintih berdoa kepada Allah, kan, dengan satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita dah baca dah, cuma saya nak sebutkan asal usul doa ni. Ini yang terakhir ni, kan, yang terakhir ni, kan. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih, kan, yang boleh diamalkan. Kan, saya cuba mafhum dia teruslah masa tak mengizinkan ni. Aisyah pernah tanya pada suami dia, wahai Rasulullah, ni nak sebut pentingnya ni poin akhir ni, nak sebut pentingnya pengampunan daripada Allah, tengok apa Nabi sebut. Aisyah tanya suami dia, wahai Rasulullah, kan, ditanya ni, sekiranya kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, soalan dia lah, kan. Aisyah sebut ni, ara'aita in alimtu, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, doa apakah yang perlu aku panjatkan kepada Allah? Dia doa tu, saya kata doa ni banyak, nampak tak? Doa ni banyak, tapi kita nak baca doa yang bertepatan dengan apa yang Nabi ajar. Kan? Ada orang kata tak apalah Ustaz, baca doa mana-mana, saya kata doa boleh kan? Tak, dia bab dalam ibadah sunat ini dia ada slot-slot yang perlu kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, dia tak boleh main, tak apalah Ustaz asalkan doa tak, sebab Nabi ada ajar. Kan? Dia ada sunnah ni macam kereta kita lah tuan-tuan. Kan, kalau kita beli kereta, nak masuk dalam kereta ikut pintu. Kan? Mana ada orang saya ikut tingkap? Boleh ikut Ustaz masuk kan? Saya okey je masuk ikut tingkap, memang boleh. Kan? Tetapi tidak mengikuti yang setepatnya yang diciptakan oleh orang yang bawa kereta tu. Macam rumah kita lah, kan, pintu kita buat, tapi bila kita nak masuk panjat ikut dapur noh, naik tingkap, kan seksa tengok. Tak apalah, rumah saya sekati saya lah, boleh, tak ada masalah, tak salah tuan-tuan. Tetapi tidak mengikuti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajar pada malam-malam Lailatul Qadar, ketika mana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang perlu aku baca? Maka Nabi sebut, wahai Aisyah, bacalah kamu akan doa ini, 3 kalimah Nabi ajar. Kan, kalau kita baca panjang kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awwa. Itu kita panjang. Kan, itu ditambah oleh para ulama. Kan, boleh baca doa tu, tak masalah. Tapi yang Nabi ajarnya adalah 3 kalimah ni. Kan, pada malam tu. Ketika mana kita bertemu dengan malam tu, jangan berhenti. Saya daripada waktu maghrib sampai nak tidur tu, biarkan kita tidur dengan kalimah tu, dengan 3 kalimah, sebab dia pendek ya. Dan nak datang ke hari ni kan, semalam tadi kan malam yang ke-23,
Kan, jadi tengok waktu ni masih ada lagi 5 minit sebelum subuh. Lailatul Qadar masih ada. Baca tuan-tuan, berebut baca dalam kereta, baca. Mudah-mudahan Allah terima doa tu dan diampunkan semua dosa kita. Iaitu Nabi kata, wahai Aisyah, Nabi ajarkan kepada isteri tercinta dan juga merangkap kita sebagai umatnya, wahai Aisyah, bila kamu bertemu dengan Lailatul Qadar, iaitu pada malam ganjil, dan kalau boleh baca 30 malam dalam bulan Ramadan ataupun boleh baca sepanjang hidup, itu lagi baik. Bukan kata untuk malam saja nah. Jangan faham kata Ustaz malam Lailatul Qadar kan. Tiba-tiba imam ada baca pada hari lain, pergi marah imam. Imam yang doa ni Nabi ajar untuk Lailatul Qadar, tidak. Maknanya boleh baca sepanjang hidup sebelum jasad diusung ke tanah perkuburan, tak ada masalah. Kan amalan sunat ni semakin buat semakin banyak pahala. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, baca 3 doa ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni yang hadis yang tepat. Hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Lailatul Qadar. Disebut yang ni. Kan? Apa maksud dia ni? 3 kalimah ni. Allahumma innaka afuun. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Kan? Yang pertama, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, yang sangat mencintai orang-orang yang memohon ampun. Fa'fu anni, tolonglah ampunkan daku ni. Semua ampun, ampun, ampun. 3 kali Nabi sebut. Menunjukkan bahawa sebelum berakhir Ramadan, tuan-tuan, wajib kita mendapatkan pengampunan untuk menghindari diri kita daripada terjerumus dalam golongan manusia yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Kan, jangan duk bangga 1 Syawal Allah baju 5-6 pasang, 10 pasang kan. Tuan-tuan, 1 Syawal ni para sahabat jumpa, mereka berpeluk, mereka senyum, mereka gembira, mereka sebut kalimah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan kamu. Apa tujuan dia tu? Tujuan dia nak meraihkan sepanjang 30 hari mereka beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah mereka. Tu yang mereka raih tu. Sebab tu hari raya dipanggil sebagai Aidil Fitri, hari kembali kepada fitrah, yakni suci daripada dosa kerana kita dah berjaya memohon keampunan daripada Allah secara bersungguh-sungguh. Ni tarawih tak pernah datang sekali pun, tapi 1 Syawal Allah dia pada wali. Itu masalah tu. Kan? Masalah hati. Kan? Sebab tu kena baca banyak doa dia, tuan-tuan. Dan yang terakhirnya adalah yang paling saya guru ni, saya pesan terus lah. Kan? Bila selepas Syawal ni, ini disebut ini bukan hadis Nabi, tapi disebutkan oleh para ulama. Dan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris kepada Nabi. Mereka sebut yang ni yang menggentarkan saya. Ni sebagai azimat yang ke-3 dan ke-4 yang tuan-tuan perlu bawa balik. Kan? Satu yang tajuk kita tu, tu ingatlah Lailatul Qadar tu. Lepas tu yang saya sebut 2 tadi. Ni yang 2 lagi yang saya sebut. Kata para ulama, yang pertama, mereka sebut bahawa nak tahu amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok ketika mana, setelah mana Ramadan berlalu. Maknanya tuan-tuan, kalau bulan Ramadan kita datang salat tarawih 30 malam, kita baca Quran, kita sedekah, kita jaga mata, jaga telinga, jaga kaki, semua taat pada Allah. Dan ketika mana ia berlalunya Ramadan, kita berjaya mengekalkan ibadah tersebut sepanjang hidup, bermakna amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam orang pergi haji lah, nak tahu haji dia haji mabrur ataupun haji malburu, tengok ketika dia pulang. Kalau sebelum pergi seluar pendek, balik pakai jubah istiqamah sembahyang, haji dia haji mabrur. Kalau pergi seluar pendek 3 suku, balik tu lagi pendek pada tu lagi, itu ada yang tak kena dengan haji dia. Kalau yang muslimat, kalau perginya biasa tak pakai tudung, free hair kat sini, tapi balik haji dalam keadaan tutup pelitup. Ada orang saya jumpa macam tu, balik haji Allah muka dibersihkan, semayang tak tinggal sampai ke mati, itu tanda hajinya diterima. Begitu juga bulan Ramadan. Kalau kita berjaya mengekalkan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan pada bulan-bulan yang seterusnya, kata para ulama, itu menunjukkan ibadah kamu dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, lepas tu saya bila pegang ayat ni,
Bila datang satu Syawal, dengar azan tuan-tuan, memang kita hari raya teruja kan, dengar azan kadang-kadang macam payah nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi bila terfikirkan ayat ini, gagahkan diri pergi juga. Kan, lakukan solat berjamaah di masjid, di surau, tengah pergi ziarah saudara, tengok dah nak jam Zuhur pukul 1.30 kan, berhenti sembahyang dulu. Kita paksa diri tuan-tuan, walaupun nafsu kata jangan, kita paksa diri kerana takut termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh para ulama. Yang keduanya adalah, kata para ulama, antara hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada manusia di atas muka bumi ini sebelum di hari akhirat ialah ketika mana dia mengetahui perkara itu baik tetapi dia tidak melakukan, dan dia mengetahui perkara itu buruk tapi dia melakukan. Ni paling dahsyat ni. Dia tahu sembahyang berjemaah ni baik, dia tak buat. Dia tahu mendedahkan aurat ni perkara yang akan diseksa oleh Allah tapi dia tak nak berubah. Yang ni kata para ulama, bukan dia tak nak berubah, Allah yang menghalang dia daripada melakukan perubahan. Wa'iyyazubillah misal. Habis tuan-tuan, kat tu habis. Ya saya tahu benda ni baik tapi saya tak boleh buat lah. Kan, maknanya hati dia telah pun mati. Sebelum dia mati, kata para ulama, berdoalah kepada Allah untuk digantikan hati yang baru kerana hati dia telah pun mati sebelum dia mati. Kan, jadi mudah-mudahan tuan-tuan saya berdoa kepada Allah agar diri saya yang bergelimpangan dengan dosa ini dan juga seluruh para jemaah sama-sama kita manfaatkan bagi Ramadan yang ada ini untuk bersungguh-sungguh. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah dan teruskan memburu Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah sebagian yang sedang kita lakukan ini, dan berazamlah kepada diri kita dan juga kepada Allah agar menjadikan amalan dalam bulan Ramadan ini sebagai satu platform, satu landasan untuk kita meneruskan pada bulan-bulan yang lain. Latihlah diri untuk tidak menjadi hamba hanya kepada Ramadan, tetapi jadilah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara kekal abadi sehinggalah diri kita diusung ke tanah perkuburan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan yang penuh barakah ini. Maka saya rasa sekadar itulah untuk pagi ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu adalah kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Dan jika di hadapan saya ada para alim ulama, para asatizah, kalau ada kesilapan dalam menyampaikan kuliah ini mohon ditegur. Mudah-mudahan teguran tuan-tuan dan puan-puan akan memperelokkan lagi usaha dakwah yang sedang dijalankan ini, kerana kita manusia tidak akan terlepas daripada kekurangan dan kelemahan. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mereka yang ingin berdasarkan fitrah, ambil fitrah anda yang disebut karena ayah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.